Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjat syukur kerana Allah Taala beri kekuatan pada kita untuk dapat kita berada di dalam rumah yang terbaik di atas muka bumi ini, walaupun sebahagian besar manusia tak rasa seronok untuk nak berada pada rumah yang terbaik ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang baik untuk berada di tempat yang baik. Kehebatan rumah Allah Ta'ala ini, kalau kita tengok bagaimana satu-satunya tempat yang kita disyariatkan bila masuk kita kena semayang. Tak ada tempat lain yang bila kita masuk Allah suruh kita semayang, melainkan rumah Allah. Allah tak suruh kita semayang bila masuk pasar. Allah tak suruh kita semayang bila masuk rumah. Tapi bila masuk saja masjid, masuk saja rumah Allah, maka Allah suruh kita semayang. Dan semayang yang Allah Ta'ala suruh itu tidak tertakluk pada masa. Bahkan waktu haram kita semayang sunat mutlak pun, bila kita masuk masjid pada waktu haram itu, kita tetap juga disuruh semayang. Dalam masa yang sama, dia menonjolkan lagi kehebatan masjid rumah Allah ini, bila yang disuruh itu adalah semayang. Allah tak suruh kita masuk masjid baca Quran. Allah tak suruh kita masuk masjid buat benda lain. Sebaliknya, Allah suruh kita bila masuk masjid kita semayang. Dan semua orang tahu bahawa semayang ini merupakan satu ibadah yang terulung dalam agama kita. Sehingga pensyariatan semayang ini, penganugerah semayang ini, Allah tidak buat macam perintah-perintah ibadat yang lain. Perintah puasa, perintah haji, perintah zakat. Allah cuma mengirimkan Jibril alaihi salam datang pada Nabi bawa arahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Tetapi ibadah semayang sebagaimana yang kita tahu, Allah jemput Nabi naik jumpa dia. Dan semayang ini adalah kumpulan kaedah-kaedah ibadat yang dilakukan oleh para malaikat, yang mana Nabi lihat pada malam Isra' dan Mi'raj. Malaikat ada yang duduk,
Ada yang beribadat dengan cara berdiri, tak duduk-duduk. Ada yang duduk tak bangun-bangun. Ada yang rokok saja, ada yang sujud saja. Lalu Allah syariatkan ibadah solat itu mengumpulkan semua tata cara ibadat para malaikat tadi, lalu terkumpul di dalam semayang. Kerana itu Allah mensyariatkan bila kita masuk saja masjid, kita disuruh semayang, dan semayang itu adalah ibadat yang teragung ya, di dalam agama kita. Maka sebab itu beruntunglah orang-orang yang mencari kemuliaan dengan dia memijak rumah Allah Ta'ala. Tetapi orang yang masuk ke dalam rumah Allah Ta'ala tanpa dia pijak, dia tidak dapat mendapat kemuliaan sebagaimana orang yang memijak rumah Allah di atas dunia ini. Jadi ulama mengatakan bahawa carilah kemuliaan dengan kita pijak rumah Allah. Tetapi manusia yang masuk ke rumah Allah tanpa memijaknya tidak mendapat kemuliaan daripada Allah. Ada orang masuk masjid tanpa pijak? Ada. Bila dia menjadi sekucur mayat. Dia masuk dalam masjid, dia tak pijak lantai masjid, dia tidak dapat kemuliaan. Kemuliaan itu dapat bila kita yang pijak rumah Allah Ta'ala itu. Kerana kita yang nak, sedangkan memasuki rumah tanpa memijak bukan atas kehendak kita. Tetapi kita dipaksa untuk masuk waktu kita telah menjadi mayat. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kelompok orang yang seumpama itu. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia membahaskan tentang maksud daripada wasab'atu wa ishrina darajah, ketika dia membahaskan tentang maksud 27 darajah yang akan diberikan kepada orang yang solat berjamaah, ya, yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada orang yang solat berjamaah itu tidak sebagaimana yang kita faham. Kebanyakan daripada kita faham bahawa maksud daripada 27 darajah itu adalah 27 kali ganda. Walaupun fahaman macam itu tak salah, kerana ada ulama yang mengatakan maksudnya demikian. Tetapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata maksud daripada 27 darajah kelebihan solat berjamaah itu bukan maksud 27 kali ganda, tetapi 27 kemuliaan yang Allah nak bagi pada orang itu. Dan kemuliaan itu begitu besar, ya, begitu besar sehingga di antaranya Nabi SAW sebut, barang siapa yang berwuduk di rumah dia, lalu dia berjalan ke masjid untuk menunaikan tanggungjawab, yakni semayang. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk dekat rumah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, berwuduk dekat rumah ni merupakan satu benda yang besar. Kita jangan tengok kecil. Sebab itu untuk mendapat satu ibadah umrah, tidak hanya bersemayang di Masjid Quba, tetapi bersyarat dia mesti berwuduk daripada rumah dia. Kenapa Allah Ta'ala tidak meletakkan bahawa orang yang semayang di Masjid Quba itu dapat pahala umrah, tetapi dia kaitkan nak dapat pahala umrah bila semayang di Masjid Quba tadi, mesti dia berwuduk di rumah dia. Nak tunjukkan betapa besarnya kelebihan orang yang berwuduk di rumah dan kemudian menuju ke rumah Allah. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Maka nak suruh pada kita, nak memberi isyarat kepada kita, bila kita nak pergi ke rumah Allah, pergilah dalam keadaan kita benar-benar bersedia untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Maka di antaranya Nabi kata,
apabila seseorang itu berwuduk di rumahnya, lalu dia bergerak ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka malaikat akan berebut menulis kebaikan pada dia. Apa maksud malaikat berebut kemuliaan ataupun malaikat tadi berebut nak tulis kebaikan pada dia? Ulama hadis mengatakan maksud malaikat berebut, kata Ibnu Hajar, maksud malaikat berebut menulis kebaikan itu menunjukkan mulianya orang ini. Tuan-tuan sekalian, apa kelebihan bila malaikat memuliakan kita? Kan? Apa kehebatannya bila malaikat memuliakan kita? Kita kena ingat bahawa malaikat ini satu makhluk yang disebut oleh Allah dalam Quran, la ya'sunallah. Dia tak pernah buat dosa dengan Allah. Dia punya kedudukan yang cukup hebat depan Allah, dan dia tak pernah buat dosa pada Allah. Allah mengatakan seorangnya malaikat aku itu la ya'sunallah, dia tak pernah buat dosa pada aku. Dan jumlah malaikat ini terlalu banyak sampai tidak terhitung. Nabi cuma menggambarkan jumlah malaikat ini. Di antaranya Nabi menggambarkan bahawa setiap daripada 4 jari itu ada malaikat. Setiap daripada 4 jari itu ada malaikat. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau malaikat itu tidak dibuat daripada cahaya, dibuat daripada berjisim macam kita, maka sudah tentu dunia ini dipenuhi oleh para malaikat. Nabi menggambarkan malaikat pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi sampai ke Baitul Ma'mur, ya, tempat malaikat bertawaf kepada Allah. Jadi malaikat ni dia tawaf, nama tempat dia Baitul Ma'mur. Tempat manusia bertawaf nama dia Baitul Haram. Ketika mana Nabi sampai ke Baitul Ma'mur, baginda melihat 70,000 malaikat berbondong-bondong masuk ke Baitul Ma'mur, masuk dan tidak keluar-keluar. Masuk tak keluar, masuk tak keluar. Begitu banyak dan luas sekali Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf kepada Allah Ta'ala. Jadi apa kelebihan bila kita ini dimuliakan oleh Allah? Ingat tuan-tuan, cerita Uwais yang masyhur tentang Uwais bin Qarni. Dia itu orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi. Sebahagian ulama mengatakan dia tak termasuk dalam kategori sahabat sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Tapi ada juga sebahagian mengatakan dia tetap sebagai sahabat. Tapi nak bagi tahunya, manusia yang tak dikenal di dunia ini, Nabi kata, tetapi cukup terkenal di akhirat. Dan ternyata dia cukup mulia. Kenapa? Penduduk langit semua mengenali dia. Jadi apa kelebihan bila malaikat ini memuliakan kita? Pertama, orang yang dimuliakan oleh malaikat ini, mereka tuan-tuan sekalian akan didoakan oleh malaikat ini. Tuan-tuan bayangkan, bila malaikat telah memuliakan kita, malaikat ni akan doa. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan bahawa apabila seorang manusia itu mati dari kalangan orang yang beriman, daripada mula dia mati sampai dia dikuburkan ke bumi ataupun di tanah, malaikat yang tidak tahu jumlahnya berdoa setiap detik dan saat dengan doa meminta ampun dan minta diberkati oleh Allah. Tuan-tuan bayangkan, orang ramai datang tengok mayat kita, belum tentu doa kat kita. Ramai orang yang datang ziarah jenazah kita, belum tentu semua yang datang tu berdoa kat kita. Sila hari bulan ada yang masih mengata kat kita, kan? Ada yang masih mengumpat kita, ada yang merasa bersyukur dengan kematian kita. Mujoklah dia mati, ada aman sikit Seksyen 7 ni, ya, mujok dia mati, selamat selipar kita. Mujok dia mati, selamat duit kita. Mujok dia mati, selamat ini, selamat ini. Walaupun dia datang menziarahi kita, tetapi para malaikat, kata Nabi, bermula daripada dia mati sampai dia dibawa ke tanah kubur,
malaikat yang jumlahnya tidak terhingga itu akan mendoakan Allahumma ghafir lahu, ya Allah tolong ampunlah mayat ini, ya Allah tolong ampunlah mayat ini, ya Allah tolong ampunlah mayat ini, warham, dan juga rahmati dia ya Allah. Sedangkan kedua-dua benda ini adalah senjata utama untuk masuk surga. Kita takkan masuk surga dengan dosa kita. Kita ada dosa, kita tak masuk surga. Dosa penghalang kita masuk surga. Lalu malaikat doakan agar kita diampunkan dosa oleh Allah. Namun kita tak masuk surga juga dengan amalan kita, kan? Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Namun amalan itu yang mengundang rahmat Allah. Ada orang kata hang duk beramal pun bukan tentu masuk surga. Kita masuk surga bukan sebab amalan kita, jenis mengaji sampai huruf jim saja. Memang betul tuan-tuan sekalian, kita tak masuk surga dengan amalan kita, tetapi amalan kita masuk surga dengan rahmat Tuhan. Betul lah. Tetapi amalan yang kita buat itulah yang mengundang rahmat Tuhan. Bukan makna bila kita kata kita tak masuk surga dengan amalan tapi dengan rahmat, maka amalan kita tak saduk beramai. Sebab belum tentu amal itu menyebabkan kita masuk surga. Betul, kita tak masuk surga dengan amal. Sebaliknya kita masuk surga dengan rahmat. Tetapi amalan kita itu mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat kemuliaan malaikat ni senang saja cara dia. Apa dia? Beruduk di rumah, bergerak ke masjid. Ya, malaikat akan berebut menulis kelebihan dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang laki-laki, usahalah macam mana untuk dia semayang jemaah. Adapun orang perempuan, dia boleh pilih. Kalau laki dia bagi dia pergi masjid, dia boleh pergi. Kalau dia tak boleh, dia tak pergi pun tak apa. Dia mendapat pahala kelebihan sebagaimana orang laki-laki semayang di masjid, maka dia dapat pahala tu semayang di rumah. Ada satu tempat saya kuliah cerita tentang kelebihan solat jemaah. Orang komen saya dalam Facebook. Anak saya tak baca, kawan pergi forward kat saya. Saya kan reti Facebook ni, saya jenis mengadap muka, tak reti mengadap muka buku ni. Mengadap buku ni penakut tuan-tuan. Kadang-kadang buah nama pun tak betul. Tu dia nama Facebook dia Mangkuk Hayun. Itu pun orang baca juga. Kepala Kaldai, nama Facebook pun nama kepala Kaldai, tak boleh pakai. Tapi kita jaja ke orang dalam Facebook, orang ni kata Masya Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lebih baca Facebook daripada baca Quran, tuan-tuan sekalian. Tok guru saya, dia dihentam hebat dalam Facebook ni. Orang tanya kat dia dalam satu majlis, dia kata, kenapa kita baca Facebook, kenapa tak baca Quran? Alam kita hari ni habis dengan Facebook, tuan-tuan. Ya, dunia masa kita habis dengan Facebook. Betul lah rupanya, tuan-tuan, 24 jam tak pernah berubah. Dulu 24 jam sehari lah, 24 jam sehari. Tapi Nabi kata akhir zaman, ya, satu hari itu akan menjadi seumpama percikan api. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bukan maksud 24 jam tu jadi satu saat dah. Tetapi manusia lalai daripada benda lain. Manusia leka daripada benda lain, yang menyebabkan tuan-tuan sekalian masa dia tetap seolah-olah tidak ada erti bagi dia. Jadi dia kata, buat apa kita duk sibuk dengan Facebook, baca Quran. Ada masalah cakap dengan Tuhan, jiwa tak tenang, jumpa dengan Tuhan. Ni kita duk baca Facebook lagi lah. Jadi saya tak baca Facebook saya. Dia kata ada satu penceramah, dia sebutlah masjid tempat saya baca tu. Adakah dia kata pergi baca dalam masjid kelebihan semayang jemaah? Padahal mari tu memang kaki jemaah dah, dia kata. Saya kata tak apalah, baguslah tu komen tu, tak apalah. Ada kita tak ada masalah apa-apa. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya boleh masuk masjid tu tak, tuan-tuan?
Tapi saya tak boleh masuk dalam kelompok pemandu teksi untuk nak cerita benda yang sama. Tapi dalam surau ni ada pemandu teksi yang boleh bercakap dalam kelompok pemandu teksi akan kelebihan sembahyang jemaah. Kalau aku masuk masjid, aku masuk pemandu teksi, aku masuk pemain bola, aku jadi apa? Semua tempat aku nak masuk, jawabnya rumah aku tak dah masuk. Tuan-tuan sekalian, dalam ni ada orang yang boleh masuk dalam kelompok pegawai-pegawai yang tak pergi masjid surau dekat ofis dia. Saya tak boleh masuk ofis tu. Tapi bila saya sebut dalam masjid ni, tuan-tuan yang boleh masuk pejabat tadi, dia balik cerita kelebihan sembahyang jemaah. Sebab tu apa salahnya kita cerita kelebihan sembahyang jemaah dalam kelompok yang hari-hari hak mari ni memang orang kaki jemaah dah. Dan tak sekalian, kita senang kita nak komen orang kan, tetapi kadang-kadang kita tak pernah tanya apa sumbangan kita untuk agama. Cuma masing-masing kita ni fikir apa yang aku nak sumbang pada agama. Saya teringat bila saya sebut benda ni, cerita tentang seorang laki-laki yang buta, yang tuan-tuan pun tahu. Nah, mengajak dekat session 7 ni, dia tak payah ajak banyak-banyak. Dia sebut sikitnya orang faham belaka dah. Sebab tu saya tak payah mari tiap-tiap bulan sangat. Sebab hampa pun memang dah pandai dah. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi saya pun malu juga ke Sanusi ni. 3 bulan sekali kelas. Hari ni rasa tak larat dah nak mai. Saya kata ajak anak saja, ajak mai lah, kata lama dah tak mai pergi 37, ajak kat dia dah deras dah, walaupun tak apa nak sihat sangat dah. Baik. Semua orang tahu kan, lelaki buta yang dengan sebabnya Nabi ditegur oleh Allah. Kan? Ibnu Ummi Maktum ini dia buta. Kan? Ketika mana turun ayat 95 dari suratul Nisa. Ni nak cerita kalau kita fikir nak buat agama ni, tak sempat nak komen orang. Tapi sebab kita tak ada kerja kan, duk ngepam bagi asap saja kerja kita, terus ada masa nak mengata ke orang. Boleh? Baik tuan-tuan, Ibnu Ummi Maktum ini bila turun ayat la yastawi, betul tak? Tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan orang beriman dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Kan? Bila turun ayat ini, ayat itu turun ketika mana Nabi mengisytiharkan satu peperangan nama dia Perang Tabuk, tak silap saya. Nabi ini tuan-tuan, dia bila nak perang dia jarang beritahu ke orang. Tapi dengan sebab Tabuk ni jauh tuan-tuan sekalian, jauh daripada Madinah, ya, mungkin perang makan masa yang lama, dia isytiharkan pada umum untuk nak dapat dana dan sebagainya. Bila turun ayat ini, tidak sama kata Allah, orang-orang yang duduk saja dari kalangan orang-orang yang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, bukan tak dapat, tak sama. Tak sama. Jadi bila dengar ayat ni, Ibnu Ummi Maktum pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun pada aku? Sebab dia buta, dia tak boleh nak pergi perang. Nampak? Jadi dia berasa bersalah, dia tak boleh pergi perang. Maka Nabi membacakan ghairil urid darar, melainkan mereka yang ada darar, ada darurat, ada ke apa panggil, ada alasan ataupun ada sebab yang diizinkan oleh syarak untuk dia tidak pergi berperang. Bermakna Nabi tak bagi dia pergi perang, bermakna dia tak berdosa, macam orang lain yang saja mencari alasan untuk tak pergi berperang. Betul tak tuan-tuan? Lalu tapi dia ni duk berasa, dia kata ayat ni turun kat aku kah? Tengok sahabat tuan-tuan, bila turun ayat duk berasa tuju kat dia. Kita hari ni ayat tuju kat kita, untuk berasa tuju kat orang lain. Itu kelebihan kita yang perlu kita pertahankan, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, dia pergi jumpa Nabi dan minta perang, Nabi tak bagi. Tak apalah, dia tak berdosa lah tuan-tuan, tapi hati dia tak seronok. Sampailah Nabi wafat. Lepas Nabi wafat,
Abu Bakar isytiharkan perang pada golongan riddah yang murtad. Abu Bakar tak lama, dia dalam lebih kurang 2 tahun saja jadi khalifah. Sekali lagi Ibnu Ummi Maktum ini dia pergi jumpa Nabi, jumpa Abu Bakar, dia nak pergi perang. Saidina Abu Bakar kata, kalau Nabi tak bagi hang pergi, takkan aku nak bagi. Dia kata, betul dah Abu Bakar ni kan, takkan dia nak melampaui Nabi. Nabi tak bagi orang hang pergi, takkan aku nak bagi pula. Hati sahabat ini tak senang. Kita tuan-tuan sekalian, kalau orang kata tak apa, pakcik tak payah pergilah, yes tuan-tuan sekalian, itu kelebihan kita. Kita tak rasa apa-apa pun. Bila kita tidak dibenarkan pergi oleh ketua kita ke siapakah, kita berasa itu satu keberuntungan, tuan-tuan sekalian. Tapi tidak bagi sahabat ini. Dia tidak menjadikan butanya tadi untuk tidak meraih yang lebih mulia. Dia tak pergi perang, dia tak berdosa. Bahkan dalam satu hadis, orang yang tak pergi perang dengan sebab yang diizinkan oleh syarak, dia berdoa di rumah dia, pahala dia sama macam orang pergi berjihad. Sama. Tapi sebagai orang yang beriman ni tuan-tuan, dia berasa aku boleh buat lebih pada tu. Tak padan aku duduk di rumah ni. Nampak? Jadi dia tak dah nak mikir ke orang lain tuan-tuan. Kita tuan-tuan kalau tak mungkin, dia mengata ke orang dah lah tak pergi berjihad, mengata ke orang pula. Dia kata pelik aku dia tu. Aku patut aku pi, ni dia pi. Dia boleh buat apa? Anak kita. Tuan-tuan sekalian, bab mengata ni kita. Tuan-tuan sekalian, plus lagi tu. Nak. Jadi habis Abu Bakar meninggal dunia. Sampai zaman Saidina Umar. Umar mengisytiharkan perang dengan Rom. Dan kita semua tahu Rom jatuh di zaman Saidina Umar. Terfikir dia sahabat tadi ni, zaman Nabi dia tak boleh pergi. Abu Bakar tak bagi dia pergi. Sampai bila aku tak pergi? Kalau aku minta dengan Umar, memang Umar takkan bagi punya. Umar akan jawab sama macam Abu Bakar jawab. Kalau Nabi tak bagi, Abu Bakar tak bagi, takkan aku nak bagi ke hang? Dia fikir. Akhirnya dia cari helah. Nampak? Bukan helah nak mengelak, helah nak buat. Lah kita helah nak mengelak saja kita ni. Cari tuan-tuan sampai ni lubang cacing, helah macam mana tak nak buat. Ini kelebihan kita. Sebab tu sampai lah tak nampak apa-apa tuan-tuan sekalian. Duk cari alasan bersudah. Bukan cari alasan nak buat, cari alasan tak nak buat. Yang sahabat ni tadi duk mikir ni macam mana nak pergi perang ni. Umur makin tua, esok lusa nak mati. Walaupun dia tak berdosa, tak pergi perang. Sebab Nabi tak bagi dah di zaman dia dulu ni. Tuan-tuan sekalian, isyak berapa dah? Terlupa lama tak main. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai zaman Sayyidina Umar, apalah ustaz ni, dah lah mari 3 bulan sekali. Sampai isyak berhenti. Baik. Sebabnya hampa pandai dah. Tak? Tu dia. Jadi, lainlah dekat Pahang. Dia kena panjang sikit. Tak? Tu dia. Sampai zaman Umar isytihar perang. Dia mikir macam mana dia kata nak pergi perang ni. Dapat satu idea. Dia cari baju perang. Dia pakai siap-siap baju perang. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, jangan sekali-kali kau mengeluarkan arahan supaya aku membuka baju perang ini. Buka baju perang maksudnya lari daripada medan perang. Maknanya Ibnu Ummi Maktum ni dah kata aku dah duduk dalam medan perang, hanya suruh aku buka. Ternyata Umar tidak ada pilihan melainkan menerima dia sebahagian daripada tentera Islam. Temenu Umar. Temenu Umar. Dia kata, hang tak sedut fikir apa-apalah, biar aku bagi tahu hang nak tak aku kat mana. Mungkin dia agak Umar tu mikir nak tak kat mana orang buta ni. Nak suruh pegang pedang, dia nak tebas siapa kan duk nampak. Dia kata, bagi aku duduk
di barisan paling depan tentera Islam, dan bagi aku yang memegang panji-panji Islam. Akhirnya dia pergi bertempur, dan takdir menentukan Ibnu Ummi Maktum gugur syahid dalam peperangan tersebut. Yang saya nak sebut ni tuan-tuan, orang yang buta ini, dia fikir nak buat apa yang dia boleh mampu buat daripada duduk saja, sebab terkesan dengan ayat tadi. Tuan-tuan boleh baca, buka balik baca daripada ayat 95 sampai ayat 100 surah An-Nisa ini. Walaupun ada yang tanya, kenapa ayat begini hebat Allah letak dalam surah An-Nisa? Dia nak? Orang tanya kat tu. Nak kreatif yang tanya. Nak? Kenapa ayat dia begini hebat kak Allah turun dalam surah An-Nisa. Nisa ni maknanya perempuan. Saya pun tak nak jawab. Saya kata wallahu alam, saya tahu. Tapi mungkin kot sebab dalam Quran tak ada suratul rijal, tak ada. Surah orang jantan tak ada. Ada suratul Nisa. Wallahu a'lam, saya kata. Allah saja yang tahu kenapa dia letak ayat ni pada surah ni. Surah ni pada surah ni. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita wallahu a'lam. Tapi yang saya nak sebut tadi tuan-tuan sekalian, bagaimana seseorang itu memikir untuk mencari kemuliaan, dan dia tidak menjadikan apa yang ada sebagai kelemahan. Tadi Pak Haji sebut saya, Ustaz, saya pakai tongkat dah, dia kata kat saya. Nah, padahal saya lama dah tahu dia pakai tongkat. Tapi saya kata tak apa, alhamdulillah, tongkat ni pertama Nabi, sunnah Nabi pakai. Yang keduanya, dia tak jadikan bertongkat itu tidak sampai sembahyang jemaah. Mari dia. Ramai lagi yang tak bertongkat, tuan-tuan sekalian, tapi tak sampai rumah Allah. Kita tak jadi alasan. Yang kita fikir macam mana nak buat, macam mana orang buta tadilah. Dia boleh tak pergi perang, tapi dia kata takkan aku nak duduk. Allah Ta'ala kata tak sama. Hak duduk dengan orang yang berjihad jalan Allah tak sama. Bila tak sama tu pada darajah Allah tersebut kan, dengan darjat-darjat yang tertinggi. Bahkan sahabat ini pernah mendengar hadis Nabi, untuk pahala orang mati syahid sahaja ada 100 tingkat syurga. Untuk yang mati syahid saja, yang mati syahid dia ada 100 tingkat makcik weh. Syurga dia ada 100 tingkat. Dan setiap satu tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Ya, ini yang kita fikir. Maka sebab tu cuba kita ambil kisah ini untuk nak fikir macam mana kita nak menyumbang ke arah agama Allah. Anak. Ini dia. Jadi samalah tadi kelebihan orang majmuah tadi kan. Dia uduk di rumah, dia mendapat kemuliaan. Bila dapat kemuliaan malaikat, dia mulia. Tak, manakala yang keduanya. Ni kita boleh cerita ke orang. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 27 kemuliaan. Bukan 27 kali ganda. 27 kali ganda tu kecil dia tak. Tapi tengok kalau malaikat dah suka kat kita, 27 kali ganda tu kecil tak? Kecil dah lah. Malaikat suka kat kita. Jumlah malaikat tak banyak tuan-tuan. Orang Melayu saja tahu jumlah malaikat ni. Tu pun malaikat waktu dia mengumpat. Waktu dia membawang, tiba-tiba diam. Dia kata malaikat 44 lalu. Jadi mujuklah tuan-tuan. Hebat tak hebat malaikat. Lalu saja jadi tak mengumpat. Hebat tak hebat malaikat ni. Nak, dia tak jerekah lagi. Baru dia lalu, dan berhenti membawang. Nak, belum dia jerekah. Dia jerekah pakat habis lah. Tu dia. Jadi, sebab itu yang keduanya, kata Ibnu Hajar, Nabi SAW kata bila kita dah masuk masjid, tu dah tuan-tuan. Daripada rumah tu masuk masjid kan, nak semayang. Sampai masjid, mestilah orang azan, betul tak? Maka kita dengar azan. Bila dengar azan, mesti dia jawab azan. Sebab tu orang tengah bersembang, dia jarang jawab azan. Sebab dia tak dengar azan. Dia dengar kawan dia membawang, dia jawab membawang. Kalau dia dengar kawan orang azan, dia jawab azan. Bila dia dengar azan, dia jawab azan.
Lepas jawab azan, dia pun selawat pada aku. Nabi kata, la ilaha illallah, kata muazzin. Dan muazzin ni hebat tuan-tuan sekalian. Nah, sebab tu orang yang azan ni tuan-tuan, kita nampak macam Pak Imam hebat tak? Tapi di akhirat besok Nabi kata muazzin ini Allah akan panjangkan tengkuk dia. Sehingga orang mahsyar tengok, ya Allah, siapa tu tengkuk panjang tu? Malaikat beritahu, mereka lah dari kalangan muazzin yang mengajak orang kepada solat. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak ni, muazzin tu lebih. Sebab tu kawan saya cerita, waktu di Palu kan, waktu tsunami di Palu, hak hidup kebanyakannya muazzin, Pak Imam mau mati. Tuan-tuan sekalian. Nah, sebab kan Nabi sebut kan, kalau ada bencana-bencana apa-apa kan azan kan. Kalau kebakaran azan, apa azan kan? Pak Imam lari tuan-tuan. Jadi Tok Bilal ni walaupun gempa pun dia tetap azan juga. Tu kelebihan orang azan ni. Jadi tuan-tuan pilih lah, jadi nak jadi muazzin ke Tok Imam, pilih tengok. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi orang di mahsyar ni memang berbeza-beza kan. Jadi ada orang tanya makcik, orang ni dia kreatif tuan-tuan. Dia buat pelik-pelik ni, dia kreatif. Dia kena mikir otak dia. Dia kata, apa lawa tengkuk panjang Ustaz? Nabi kata orang muazzin ni, dia kat mahsyar tengkuk dia panjang. Orang kenal kan. Di mahsyar ada orang yang diberi susu mahsyar kan. Ada orang yang dipakaikan mahkota, nampak berkilat mahkota kan. Orang tanya, Allah, siapa tu? Pakai mahkota lawa sangat. Jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu, termasuk si muazzin tadi ni. Nah, jadi orang perempuan tu pun tanya, dia kata, Ustaz, apa lawanya tengkuk panjang ni? Nah, tengkuk panjang ni, unta tengkuk panjang dari Egypt. Tuan-tuan sekalian. Jadi sajalah, saya pun kerti pun nak jawab. Saya pun tanya balik kat perempuan tu, Kak, saya kata, ada orang Melayu cakap, ciri-ciri wanita cantik ni macam mana Kak? Lehernya apa Kak? Jinjang. Leher jinjang ni apa tuan-tuan? Bukan terkeluk. Dia jinjang, tinggi sikit, panjang. Nah, pipi bagai bawah dia layang, bibir macam dia 5 merkah, tuan sekalian. Hidung macam seludang, betih macam tiang elektrik. Tuan-tuan sekalian. Jadi ungkapan Melayu pun sebut dah, hak cantik ni tertinggi dan jenjang dah. Walau maksud tinggal panjang tu bukan huduh, tapi cantik yang menarik perhatian orang mahsyar. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita dengar azan, kita jawab azan, kata Nabi. Habis jawab azan, hang selawat kat aku, la ilaha illallah. Kita pun kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selawat pada dia. Kemudian dia membaca doa azan yang kita biasa baca itulah. Maka bila ini kita buat, kata Nabi, wajib bagi dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mari, tuan-tuan sekalian. Tu baru dua. Tuan-tuan boleh ceritalah pada geng-geng tuan-tuan. Jangan cerita sama-sama dengar ni. Apa barang? Pergi cerita kat orang lain nu. Ajak jom kita pergi jemaah lah. Antara kelebihan dia macam ni. Tuan-tuan bayangkan. Kalau tuan-tuan sekalian nak, seorang je boleh sembah jemaah dengan sebab ajakan kita. Kita mati besok, dia kekal dengan jemaah, pahala sampai ke kita. Man dalla alal khair, Nabi kata, siapa-siapa yang menunjuk arah kepada kebaikan, dia mendapat pahala macam orang yang tunjuk kat dia. Tuan-tuan sekalian. Jadi buat akhirnya tuan-tuan sekalian, saya nak sebut bahawa apabila seseorang itu dia memikir untuk dia nak buat baik, maka dia tak sempat untuk nak bercakap benda lain melainkan memikir untuk kebaikan, insya-Allah. Takat tu dululah, jazallah. Tunggulah 2-3 bulan lagi kalau ada rezeki, insya-Allah. Jadi buat akhir macam biasalah tuan-tuan, ujungnya saya masih lagi nak ni bangunan perempuan siap dah. Pelajar perempuan pun dah masuk. Cuma tak sempurna pembinaannya tu. Ada sikit sebanyak dalam 30-40 ribu lagi.
Kalau ada sumbangan tu mudah-mudahan Allah terima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.